merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan juga agama. Walaupun sifatnya pelbagai, namun Malaysia tetap mengakui Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Masalah utama yang timbul adalah adakah kurikulum yang wujud untuk menyediakan kepada para pelajar di negara Malaysia untuk mempelajari dan memahami tentang agama-agama lain untuk mengukuhkan lagi perpaduan di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Farisha Farah Hanim dan rakan-rakan di studio untuk membincangkan tentang satu tajuk yang sangat hangat untuk dipertikaikan dan diperdebatkan, iaitu pendidikan pelbagai agama, wajar ataupun tidak. Baiklah, di sebelah kanan saya pada hari ini adalah barisan pencadang untuk mencadang isu pada hari ini yang terdiri daripada saudari Ainul Khamarisa binti Malik, saudari Siti Aisyah Syahira, yang ketiga Siti Khadijah binti Osmara, panel yang keempat Aliana binti Alimuddin, dan yang terakhir Muhammad Syazan Syahmi bin Muhammad Ani. Di sebelah kiri saya pula kita dapat dihadiri oleh barisan pembangkang, iaitu Akmal Rushaidi bin Ahmad, yang kedua saudari Hadifah Zahira, yang ketiga Dayang Nur Airina binti Abang Jamali, dan yang terakhir saudara Muhammad Azri Haziq. Dan pada hari ini kami akan membincangkan tentang pendidikan pelbagai agama, wajar ataupun tidak. Baiklah, kepada panel kita yang pertama, saudari Ainul Khamarisa, apa pendapat anda tentang isu ini? Isu yang masih hangat diperdebatkan, pendidikan pelbagai agama. Apakah maksud pendidikan agama itu, dan apakah kaitannya dengan dasar pendidikan negara kita? Dan di barisan anda, pihak pencadang, mengapakah ia ini wajar untuk diimplementasikan di dalam kurikulum di negara Malaysia? Okay, silakan saudara. Okey, baiklah. Pertama sekali, sebelum kita memulakan kepada perbincangan, saya akan memberi maksud definisi pendidikan agama itu. Menurut UNESCO 2006, ia telah menyatakan bahawa maksud pendidikan agama ini adalah pendidikan yang merangkumi pengetahuan tentang agama, sama ada agama yang dianuti ataupun agama lainnya. Okey, jadi persoalan kita pada hari ini adalah pendidikan pelbagai agama, wajar ataupun tidak. Saya menyokong perkara tersebut kerana saya merasakan bahawa jika kita wujudkan ianya di peringkat sekolah, rasanya tak ada masalah. Sebab rasanya tak ada masalah kalau pelajar yang beragama Islam belajar subjek tentang agama lain, dan begitu juga sebaliknya, yang mana pelajar bukan Islam belajar tentang agama Islam. Contoh, pelajar Islam mempelajari mengenai agama lain, iaitu agama Kristian, dan begitu juga agama Kristian mempelajari tentang agama Islam. Walaupun kita membiarkan pelajar Islam beragama Islam mempelajari pendidikan yang bukan Islam, hal ini tidak bertentangan dengan dasar yang diperuntukkan dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan, yang mana ia ada menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan. Walau bagaimanapun, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Dan setiap orang mempunyai hak untuk mengamalkan agama mereka tersendiri. Hal ini juga mengamalkan kebebasan beragama dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Sekiranya kalian bimbang akan agama Islam, kedudukan agama Islam akan tergugat sebagai agama persekutuan, seharusnya perkara itu tidak perlu dibimbangkan kerana ia memang dah termaktub dalam perlembagaan yang mana agama Islam adalah agama rasmi. Begitu juga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 sampai 2025 ada menyatakan bahawa menjadikan perpaduan sebagai aspirasi dalam pendidikan negara, dan mereka memfokuskan pengetahuan mengenai perbezaan dan nilai hubungan interaksi antara murid berlainan agama. Jadi, menurut perkara 3/1 dan Jadi menurut perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan dan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025, saya menyokong pendidikan pelbagai agama ini diamalkan di sekolah. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih saudara Ainul. Itu kata saudari Ainul. Katanya tak perlu risau kalau kita nak implementasikan pendidikan pelbagai agama ini di dalam kurikulum sekolah, sebab kita tidak mengganggu gugat
dasar di peringkat persekutuan, iaitu agama Islam masih agama rasmi. Jadi apa pula kata Saudara Akmal? Saudara Akmal adakah anda bersetuju dengan perkara tersebut? Sebab Saudara Akmal tidak bersetuju pendidikan pelbagai agama ini untuk diimplementasikan. Tapi Saudari Ainul kata tidak perlu risau sebab benda itu tidak mengganggu gugat kedudukan Islam itu sebagai agama rasmi. Jadi menurut Saudari Akmal, apakah pandangan anda? Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Okey, pada pandangan saya, saya mendengar tadi saudari Ainul menyebut berkenaan dengan perlembagaan. Apabila saudari Ainul menyebut berkaitan dengan perlembagaan, sudah pasti ada bahagian-bahagian lain yang tidak dititik beratkan dalam perlembagaan tersebut. Kita dapat lihat jikalau pendidikan pelbagai agama ini dititik beratkan, agama Islam tidak akan tergugat disebabkan dasar perlembagaan menyebut agama Islam ialah agama rasmi. Walaupun begitu, kita kena lihat secara secara lebih holistik lah. Secara lebih holistik berkenaan dengan pelajar itu sendiri. Pelajar ini mempunyai pelbagai tahap kognitif. Seperti yang kita lihat, kita semua berbeza. Panel pencadang berbeza tahap kognitif dan panel pembangkang mempunyai tahap kognitif yang berbeza. Disebabkan itu, kita kena lihat pelajar-pelajar yang berada di sekolah, tahap penerimaan dorang berkenaan pendidikan pelbagai agama. Kita sebagai contoh, kita boleh lihat pelajar Islam. Pelajar Islam itu sendiri, jikalau kita ada pendidikan Islam dikemukakan dalam subjek kurikulum di sekolah, iaitu pendidikan Islam. Walaupun begitu, pendidikan Islam itu diajar, namun ada lagi pelajar Muslim tidak dapat menguasai sepenuhnya pendidikan Islam itu sendiri. Jadi, jikalau ditambah lagi kurikulum pendidikan pelbagai agama itu diterapkan dalam kurikulum mereka, ini sudah pasti membimbangkan ibu bapa dan masyarakat lah, disebabkan sedangkan agama Islam itu sendiri tidak dikuasai sepenuhnya, apatah lagi jikalau masuk lagi asas pelbagai agama itu diterapkan dalam diri mereka. Jadi di sini saya kurang bersetuju berkenaan dengan pencadang tadi. Menurut kajian saya, Khairul Yusri 2007, perbezaan individu ataupun perbezaan pelajar bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek-aspek yang lain. Mungkin. Adapun begitu, mungkin terdapat sama ada pelajar yang sama tahap kognitif, namun kita perlu melihat secara menyeluruh lah, tahap kognitif pelajar adalah berbeza. Itu pandangan saya. Terima kasih kepada Saudari Akmal untuk pandangan tersebut. Jadi kebesaran yang timbul di pihak pembangkang ialah tahap kognitif pelajar itu. Macam mana kita nak terapkan sesuatu kurikulum kepada sasaran kita iaitu pelajar kalau tahap kognitifnya tidak sesuai untuk mempelajari pendidikan pelbagai agama ini. Itu yang kita risaukan. Kita tak naklah jadi macam syok sendiri, kita nak terapkan kurikulum tapi pelajar tak dapat apa yang kita nak sampaikan. Nak belajar tentang agama lain tapi tahap kognitif pelajar tu, tahap kematangan tu tak sesuai dengan mereka. Jadi persoalannya pendidikan pelbagai agama ni untuk pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dan mungkin Saudari Aisyah boleh kupas sedikit berkenaan dengan perkara yang dibimbangkan oleh Saudara Akmal sebentar tadi. Apa pendapat anda yang saya sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator kerana terutamanya menjemput saya sebagai salah seorang ahli panel, dan saya juga sebenarnya bersama dengan panel-panel yang hebat pada hari ini, dan saya sebenarnya pun paling muda. Jadi saya anggap bahawa panel-panel kita pada hari ini mereka lebih makan asam garam daripada kita. Begitu. Tapi walau bagaimanapun, hari ini kita nak bincangkan tentang pelajaran pelbagai agama. Wajar atau tidak? Okey, jadi mengikut pendapat saya sendiri, semestinya pendidikan pelbagai agama ini wajar untuk diadakan.
Untuk bagi peringkat tanya kan macam mana sesuai diadakan untuk peringkat rendah ke ataupun sesuai untuk diadakan peringkat menengah, itu sebenarnya kita sekarang ni bercadang untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebenarnya strategi itu terpulang kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sama ada mereka nak buat untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan saya yakin pihak pencadang akan menerangkan lebih lanjut sama ada ia akan diterapkan dalam peringkat rendah ataupun peringkat menengah. Okey, sebenarnya kat sini saya nak tekankan berkenaan dengan perpaduan di kalangan kaum. Okey, sebenarnya bagi saya pelajaran pelbagai agama ni sememangnya sangat wajar untuk diadakan. Cuma saya ulang baliklah, strategi dari segi pengajaran ataupun dari segi macam mana guru tu nak terapkan itu bergantung kepada strategi kementerian. Cuma kami mencadangkan kerana ia banyak memberi manfaat kepada rakyat Malaysia, masyarakat terutamanya kaum lah. Okey, jadi kat sini saya nak mengulas kembali tentang PPM iaitu PPPM. Semua tahu kan berkenaan dengan PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, mengikut 6 aspirasi sistem yang mana ia ada menyebut okey, kita tak sebut dulu 6 aspirasi. Saya nak menyentuh tentang objektif utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah disediakan dan digubal pada tahun 2013 hingga 2025. Sekarang kita dah berada pada tahun 2023. Apa kesan yang kita nampak sekarang ni berkenaan dengan kaum yang berlaku pada hari ini? Okey, jadi kat sini melalui sistem pendidikan ni yang kita nak masukkan, yang kita nak suntikkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat lah. Terutamanya kalau pendidikan ni kita lebih kepada para pelajar. Okey, di sini Pelan Pembangunan objektif ini kita ada 3 objektif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, tetapi berkenaan dengan mengukuhkan perpaduan di kalangan kaum ni telah disebut pada objektif yang pertama. Jadi saya cuma nak tanya, kita dah sahut ke belum Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Padahal kita dah berada pada tahun 2023. 2 lagi tahun kita akan mencapai 2025. Jadi adakah kita dah mencapai hasrat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Begitu. Okey, jadi kat sini saya nak tekankan sebenarnya pendidikan pelbagai agama ni lah yang kita nak terapkan. Salah satu usaha sebenarnya untuk menerapkan sifat perpaduan di kalangan kaum. Okey, itu kita nak mencapai lagi satu. Okey, ini mengikut beberapa isu yang telah saya telah buat kajian. Ada menyebut tentang sebenarnya permasalahan kaum ni berlaku apabila ada setengah pelajar prejudis, stereotip, maafkan saya ya. Lepas tu stereotip. Lepas tu ada ekstremis terhadap agama sendiri yang mana mereka mikir agama aku yang paling betul. Itu yang bahaya sebenarnya. Saya nak cakap lah, kalau adanya pemikiran pelajar yang begitu, macam mana kita nak tarik pelajar lain, itu dari aspek dakwah yang saya tahu mungkin ada di antara panel kita yang akan terangkan sebentar lagi. Okey, itu. Okey, anda bayangkan kalau 6 aspirasi sistem kita tak boleh terapkan, bagaimana kita nak terapkan 5 aspirasi murid dari segi etika dan kerohanian? Kalau perpaduan pun mereka tak boleh terapkan, bagaimana etika mereka? Jadi kita tengoklah masalah tadi yang berlaku. Contoh para pelajar kan, dia ekstremis dengan agama lain. Jadi inilah yang akan berlaku. Etika pula kita nak terapkan bagaimana? Okey, itu satu. Okey, lagi satu adalah masalah berkenaan dengan okey, ini sebenarnya saya juga ada menjalankan satu penyelidikan bebas, iaitu pada peringkat saya punya ijazah sarjana muda berkenaan dengan penggunaan jawi. Saya sendiri melakukan tinjauan. Okey, dia masih ongoing sebenarnya. Okey, tapi saya nak menyebut sikit tinjauan yang saya telah lakukan kepada beberapa bangsa yang lain yang mana mereka kurang didedahkan. Jadi saya membaca cadangan diorang tu macam mana nak menerapkan jawi. Ada di antara orang Cina yang mereka nak belajar, tapi mereka tak ada kesempatan tu. Sebab apa? Program berkenaan penggunaan jawi. Okey, kita tahu tulisan jawi tu ada dalam bangsa kita, bangsa Melayu. Jadi kita nak terapkan juga tahu. Okey, ni yang saya tengok ada beberapa yang saya tahu panel hebat kita, dia mempelajari bahasa Cina. Dia mengambil inisiatif sendiri untuk mempelajari bahasa Cina. Jadi kita nampak dia orang ambil inisiatif sendiri. Jadi apa gunanya sistem pendidikan? Kita nak, kalau boleh, kita pun ada mengamalkan satu aspek yang mana kita nak pendidikan ni diberi sama rata. Betul, sama rata. Macam mana kalau dia belajar bahasa Cina, ini belajar bahasa bahasa Melayu, yang ni belajar bahasa India. Dia macam ni, kalau kita tak, lagi satu pun bahasa ni penting sebenarnya kan. Dia bagi peluang, lagi satu dia bagi peluang pekerjaan sebenarnya pada kita. Tu dah menjangkau jauh pula saya punya percakapan ni lah, saya minta maaf. Tapi itulah yang saya lihat
pada masa sekarang. Okey, anda bayangkan, sebenarnya bagi pendapat saya, sistem pendidikan pelbagai agama yang patut diadakan untuk para pelajar ni, yang saya boleh bagi saranan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia adalah bab akidah tak payah sentuh. Bab akidah tak payah sentuh. Itu biar guru mereka yang terapkan kepada mereka. Yang perlu kita sentuh adalah terutamanya bahasa. Saya sangat-sangat menekankan tentang bahasa. Sebab bila kita dapat menguasai pelbagai bahasa, selain daripada bahasa Melayu, dia dapat memberikan manfaat kepada kita. Bukan kepada kita, tetapi kepada para pelajar. Macam tu. Maaf terlalu lama pula. Lepas tu ni perkara pertama lah, kita kena menunaikan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang tinggal 2 tahun lagi kita nak capai. Macam tu. Hal kedua ni dia agak sensitif lah sebenarnya, tapi jangan anggap ia sebagai satu sensitivity. Kita anggap sebagai satu kesedaran. Satu kesedaran yang macam mana? Ni saya tak nak mengembalikan parut yang telah kering. Saya tak nak. Cuma saya nak sebut kembali sebagai satu kesedaran, iaitu berkenaan dengan tragedi 13 Mei 1969, iaitu tahun kelahiran ibu saya lah. Dan dia juga adalah bapa saya pun pada waktu itu pernah merasai lah, sebab dia waktu tu di kampung memang sangat-sangat bergolak perkara ni. Memang sangat-sangat bahaya. Jadi saya ceritakan serba sedikit sajalah bagaimana keadaan mereka pada waktu itu, yang mana mereka berkumpul satu rumah. Punya bahaya tu keadaan waktu tu. Tapi apa yang berlaku? Kenapa berlaku benda ni? Kita nak kaji punca dia kenapa berlaku. Puncanya adalah bila sistem latar belakang pendidikan yang berbeza. Inilah yang kita nak sebut. Melayu, Cina, India. Macam mana? Dari mana kita nak suntik semangat perpaduan tu sebenarnya? Macam tu. Jadi sebenarnya 13 Mei ni mengajar kita sesuatu, bahawa kita perlu adanya keseragaman pendidikan kepada semua para pelajar. Begitu. Jadi itu yang kami nak cadangkan kepada pihak kementerian sendiri, bahkan boleh jadi rujukanlah kepada pihak pembangkang untuk memberi sedikit kesedaran dan menyuntik tentang perpaduan di antara kalangan pelajar. Begitulah pada pendapat saya. Seterusnya saya akan serahkan semula kepada pihak moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aisyah, panjang ulasannya. Memang sangat banyak input yang kita dapat daripada Saudara Aisyah sebentar tadi, daripada aspirasi negara PPPM, dan sehinggalah kepada banyak yang menyentuh tentang perpaduan. Tapi betul apa kata Saudara Aisyah sebentar tadi. Saya agak tertarik dengan apabila Saudara Aisyah menekankan rugi sebenarnya kalau kita tak belajar bahasa lain. Macam kita boleh belajar bahasa Cina pun boleh mendalami lagi bahasa Melayu. Sebab kita akui, walaupun negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum bangsa, tetapi masih terdapat contohnya bangsa Cina yang masih tak fasih bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Yang tu dari sudut bahasa je lah. Tapi kalau dari segi agama ni, kita nak menerapkan kefahaman kepada dalam diri individu, atau terutama sekali pelajar, supaya kita boleh mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat. Itu apa yang saya fahamlah daripada apa yang Saudara Aisyah sampaikan. Perpaduan itu merupakan satu elemen penting yang ingin diterapkan. Baik. Seterusnya, untuk menjawab persoalan yang telah dilontarkan, hujah-hujah yang hebat daripada Saudara Aisyah seperti tadi, saya tinggalkan sebentar kepada pihak pembangkang, kerana kita akan kembali selepas ini dan kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami untuk membincangkan isu yang bertajuk pendidikan pelbagai agama, wajar ataupun tidak. Baiklah, sebentar tadi kita telah mendengarkan hujah yang panjang daripada pihak pencadang, iaitu Saudari Siti Aisyah Syahira, berkenaan dengan keperluan untuk mengimplementasikan kurikulum ini di dalam pendidikan di negara kita. Jadi rasanya pihak pembangkang di sebelah sini sudah tidak sabar untuk membidas balik apa yang dikatakan oleh Saudari Aisyah sebentar tadi. Sudah tidak senang duduk nampaknya untuk mengeluarkan hujah mereka. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menyerahkan kepada Saudari Hadifah untuk membicarakan ketidakperluan kurikulum ini untuk diimplementasikan di dalam pendidikan. Silakan Saudari Hadifah. Baiklah, terima kasih saudara moderator dan saudara-saudara yang berada dengan saya pada hari ini. Jadi, seperti yang kita telah
dengarkan tadi perkongsian daripada saudari Aisyah berkaitan dengan pendidikan pelbagai agama ini harus diterapkan di dalam kurikulum sekolah untuk melahirkan rasa toleransi terhadap kepada budak di peringkat sekolah kan. Jadi, saudara Aisyah ada menyebutkan tentang kurikulum ini kita tidak perlu sentuh tentang akidah. Tetapi, kalau kita lihat kepada kita punya tajuk pendidikan agama. Agama ini secara langsung, secara tidak langsung dia memang akan menyentuhkan bab akidah. Begitu. Tetapi itu pandangan saya. Tetapi contohnya, kalau dalam kurikulum sekolah pun dia ada menerapkan subjek civic dan kewarganegaraan. Di dalam tu pun dia akan mengajar etika-etika. Tetapi masih berlaku lagi rasism di kalangan pelajar. Betul tak? Kalau kita perasan lah, masa kita sekolah-sekolah dulu pun kita selalulah pernah menghadapi situasi tersebut. Lebih-lebih lagi kalau kita ada sekolah dengan pelbagai kaum. Begitu. Seterusnya, seperti yang saudara Akmal telah bentangkan tadi, dia cakap kalau di peringkat sekolah ni, pendidikan tahap pemikiran kanak-kanak atau budak-budak sekolah ni dia rendah. Jadi ada sesetengah pelajar ni seperti yang saudari Aisyah katakan tadi, mungkin dia macam racism, ekstremis terhadap sebab dia tak dapat terima tu, dia akan comparekan, bandingkan agama yang mana baik lagi. Contohnya kalau pelajar agama Islam, dia memang dah diajarkan sebegitu di rumah. Contohnya bab makan, contoh adab makan kan. Kalau orang Islam, kita makan gunakan tangan kanan, sunnah kan. Kalau kita tengok agama lain, ada setengah mereka menggunakan tangan kiri. Tetapi kalau kita di dalam Islam, guna tangan kiri tu untuk kita buat macam fahamkan macam tu. Jadi benda tu dia macam kontra dengan jadi mereka akan mudah untuk membanding-bandingkan dan mengejek-ngejek, memaki hamun, dan itu menyebabkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan pelajar pun goyah kan, betul tak? Jadi yang saudara Akmal cakap tadi, pemikiran pelajar rendahkan. Jadi mereka untuk bab-bab akidah ni walaupun asas, tetapi kita menerapkan pelbagai agama. Jadi disebabkan itu pelbagai agama walaupun asas, tapi ia kadang-kadang boleh disalah tafsir oleh pelajar yang berpemikiran rendah. Begitu. Okey, seterusnya ada juga pelajar yang mengambil pendidikan pelbagai agama ni. Dia tahu, dia dah belajar, tapi dia menjadikan itu satu provokasi. Okey. Untuk dia menghina lah tadi kan, menghina, mencaci. Tapi kalau kita lihat ada data, memang tidak ada lah, sebab benda ni belum diimplementasikan lagi di sekolah. Jadi kalau mengikut pengalaman memang banyak. Sebab yang saya katakan tadi, kalau kita bersekolah di sekolah yang pelbagai kaum, memang kita akan menghadapi situasi-situasi begini. Contohnya saya pun pernah menghadapi situasi begini di mana kawan saya seorang Kristian, dia berpuasa, tapi orang Kristian ni dia berpuasa, dia boleh minum. Sebab selagi makanan itu selagi benda itu cecair, dia boleh makan. Kalau dia pepejal, itu dikira makanan. Jadi air ni kan dia cecair. Kalau jus watermelon, tu dikira makanan sebab dia ada tu ECC tu, macam tu. Jadi apabila dia minum, dia cakap dia puasa. Tapi kalau umat Islam, kita berpuasa, kita memang tak makan, tak minum. Jadi apabila dia orang minum, jadi kawan saya yang Islam ni pun mengejek. Macam, kenapa awak minum? Saya kata dia puasa. Macam tu. Jadi dia pun macam mana nak buat, ini memang dah agama saya kan, macam tu. Dia tahu tapi dia sengaja nak provoke. Jadi kalau begitu kita tengok isu semasa, saya ambil lah sebab kalau data daripada sekolah menengah tadi, sekolah-sekolah macam tak ada kan. Jadi saya kaitkan dengan isu yang berlaku di mana dengan Dewan Pemuda PAS Selangor menyifatkan kenyataan Exko Pelabuhan, Perdagangan dan Industri Kecil dan Sederhana Negeri Teng Chang Kim sebagai biadab kerana mengaitkan isu arak dengan solat agama Islam. Itu sangat kira macam kontroversi juga ada isu tu. Kisahnya begini. Pemuda PAS Permatang Pauh ni dia membantah ada display arak di Sunway masa tu. Sebab dia display tu macam kalau kita pergi ke mall, ada display tu kan besar. Jadi dia
membantahlah perkara itu sebab itu mengganggu sensitiviti agama kan. Kita ni di negara Islam, jadi itu memang sensitif perkara itu. Tetapi si Ten Chang Kim ni dia mengupdate status, dia berkenyataan sebegini. Macam ni. Kalau kamu tak minum tapi tengok, bukan masalah arak. Sia-sia kamu sembahyang. Macam tu. Kalau kamu tak minum tapi tengok pun boleh mabuk. Itu masalah kamu, bukan masalah arak. Dia tahu ini memang sensitif terhadap umat Islam. Tetapi kenapa dia perlu provokasi sebegitu? Jadi lihat di sini. Even orang dewasa pun dia boleh tak peka dengan hal ini, apalagi dengan pelajar di sekolah. Jadi saya rasa kalau pelajar kat sekolah pun tak boleh nak kalau pelajar dewasa, kalau orang dewasa pun tak dapat nak bertindak dengan betul tentang perkara sensitiviti agama ni, apalagi pelajar yang dekat sekolah dan sekolah rendah. Itulah pendapat saya. Saya tak marah tau. Baik, itu apa yang dikatakan oleh saudari Hadifah di pihak pembangkang sebentar tadi. Okey, katanya pendidikan pelbagai agama ini bukan mengukuhkan lagi perpaduan, sebaliknya menggoyahkan lagi perpaduan tersebut. Apa yang kita harapkan dalam penerapan kurikulum ini adalah untuk memberi pemahaman kepada para pelajar. Tapi apabila pelajar tahu dan faham, malah benda itu dijadikan sebagai bahan provokasi untuk mengejek ataupun mempersendakan agama lain. Jadi itu masih menjadi kegusaran di pihak pembangkang, iaitu tahap kognitif pelajar, iaitu ada pelajar yang menganggap benda tersebut sebagai bahan gurauan ataupun bahan ejekan terhadap rakan-rakan lain. Itu yang menjadi kebimbangan di pihak pembangkang. Jadi apa yang kita harapkan iaitu untuk memupuk perpaduan itu mungkin tidak akan tercapai kalau pelajar itu tidak menyalahgunakan pemahaman mereka terhadap pendidikan pelbagai agama itu. Jadi saya mohon di pihak pencadang iaitu saudari Siti Khadijah untuk mengulas tentang apa yang saudari Hadifah katakan sebentar tadi. Apa pandangan anda berkenaan isu tersebut? Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator kerana menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada hadirat ilahi saya diberikan rezeki dan kesihatan untuk hadir pada hari ini. Saya sebenarnya merasa kerdil kerana saya dikelilingi oleh insan-insan yang sangat hebat dan berpengalaman di dalam kepakaran mereka sendiri. Okey, maka pada hari ini saya tetap akan teruskan dengan saya punya pendapat dan pandangan dengan menjawab soalan yang saudari moderator ajukan tadi. Okey, baiklah, tajuk pada hari ini ia berbunyi pendidikan pelbagai agama wajar atau tidak. Jadi saya akan kukuhkan lagi pendirian kami di pihak pencadang. Okey. Seperti yang saudari Hadifah katakan tadi, yang pendidikan pelbagai agama ini tidak pun mengganggukan lagi perpaduan. Tetapi sebenarnya itu adalah kepincangan daripada pendidikan agama kita sebelum ini. Ini kerana kenapa saya sebutkan kepincangan? Kerana murid-murid di sekolah mereka tidak tahu lagi pendedahan awal tentang agama-agama yang lain. Maka sebab itulah mereka tidak berpadu. Pernah dengarkan, tidak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi bila tak cinta maka kita tidak akan berpadu. Jadi maka oleh dengan itu kita haruslah mengetahui latar belakang agama. Tidak kiralah agama Islam, agama Kristian, Buddha ataupun Hindu. Jadi dan saudari Hadifah ada katakan tentang pendidikan pelbagai agama ini tidak sesuai untuk dilaksanakan kerana mereka ni tidak lagi mencapai tahap kematangan. Tetapi sebenarnya pendidikan pelbagai agama ini kami mencadangkan untuk diimplementasikan di peringkat sekolah menengah atas. Jadi pelajar di peringkat ini mereka sudah mencapai tahap kematangan sebenarnya untuk mempelajari perbandingan agama ini, untuk mereka lebih mengetahui, mengenali, mencintai, dan mereka bolehlah berpadu dan mereka bolehlah bersatu walaupun Malaysia ini adalah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.
Maaflah saya gemetar sedikit kerana lihatlah dengan siapa saya bercakap. Okey, baiklah, seterusnya saya akan meneruskan saya punya isilah. Okey, baiklah. Pendidikan pelbagai agama ini, dia sebenarnya boleh mengelakkan daripada kejutan budaya. Apakah itu kejutan budaya? Kejutan budaya ini adalah satu benda yang menggambarkan perasaan kekeliruan ataupun kerisauan apabila kita berada di budaya dan agama yang berlainan. Contohnya kita berziarah di negara lain. Tapi itu lain pula situasinya berziarah di negara lain. Ini pula kita di negara kita sendiri tetapi kita culture shock. Itu yang kita hendak bahas pada hari ini. Jadi sebenarnya remaja ni kita ni daripada kanak-kanak akan beralih kepada zaman remaja. Di dalam proses peralihan itu kita melalui pelbagai kekeliruan, kita akan melalui pelbagai kerisauan. Apabila kita waktu peringkat itulah kita akan mengalami pelbagai kerisauan. Kita akan keliru sama ada benda ni wajar ke atau tidak untuk dilakukan. Jadi oleh dengan itu sebenarnya untuk mengelakkan culture shock ini kita haruslah memberi pendedahan kepada kanak-kanak, kepada orang muda kita. Okey. Merujuk kepada jurnal yang saya rujuk yang bertajuk Faktor Zina dan Kesannya dalam Kehidupan Remaja yang dikarang oleh Maras Hana Laili binti Abdul Razak. Saya di sini dalam jurnal ini saya mendapati pelbagai faktor dan kesan kenapa terjadinya zina. Di antara faktor dan kesan, di antara faktornya adalah kejutan budaya dan juga pengaruh rakan sebaya. Di sini saya mendapati kejutan budaya dan pengaruh rakan sebaya ini adalah berkaitan antara satu sama lain. Kenapa saya sebutkan berkaitan? Ini kerana kita lihatlah Malaysia ni masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi dan budak sekolah mereka akan bergaul kan dengan kawan-kawan yang pelbagai kaum dan agama. Sebagai contoh, mungkin mereka akan berkawan dengan kawannya tu Kristian ataupun Hindu ataupun Buddha. Bayangkan kalau orang bergaul dengan kawan-kawan tu dan kawan-kawan tu mereka membawa pengaruh negatif. Maka di situlah terjadinya kejutan budaya, dan perkara inilah yang kita hendak elakkan dengan menerapkan pendidikan pelbagai agama di sekolah. Jadi saya tetap dengan pendirian saya pada hari ini. Dengan mendedahkan pendidikan pelbagai agama ini, kita dapat mengelakkan daripada remaja kita daripada terus hanyut. Takkanlah kita nak terhantuk dulu baru tengadah. Tidak kan? Kita nak elakkan perkara ini daripada berlaku. Jadi saya tetap dengan pendirian saya pada hari ini untuk meneruskan pendidikan pelbagai agama ini untuk diteruskan pada peringkat seterusnya. Menarik apa yang telah dibentangkan ataupun dibahaskan oleh saudari Siti Khadijah sebentar tadi yang menyebut tentang kejutan budaya dalam kalangan pelajar sekiranya tidak mempelajari pendidikan pelbagai agama ini. Maka di sini disebutkan oleh pihak mencadang tentang penerapan kurikulum ini. Kurikulum pendidikan pelbagai agama ini boleh mengelakkan kejutan budaya dalam kalangan pelajar di sekolah. Jadi di Barisan Pembangkang, adakah anda masih tetap dengan pendirian anda ataupun sudah beralih arah untuk menyokong pihak bersama-sama dengan pihak pencadang untuk bersama-sama mengimplementasikan pendidikan pelbagai agama ini di dalam sistem pendidikan negara? Baiklah, apa kata anda, Saudari Dayang Nur Aidina? Silakan. Baiklah, terima kasih saudari moderator, saudari Farisha atas jemputan dekat bersama kita pada hari ini. Baiklah, kursi saya pun dah mula panas ya. Dah gurau saja. Kursi saya pun dah mula panas, jadi saya pun mula nak menghujah apa pendapat saya sendirilah mengenai pendidikan pelbagai agama wajar ataupun tidak kita laksanakan di sekolah di Malaysia. Okey, baiklah.
Bila kita cakap pasal pendidikan pelbagai agama ni, kita kena tahu dulu asas ni kita kena kukuh. Apa asas tu adalah pendidikan agama kita sendiri. Macam tu, pendidikan agama kita sendiri ni kena kukuh. Bila satu asas ni tak kukuh, jadi kita nak buat benda lain ni dia tak jadi. Jadi kita nak asas ni kena kukuh, jadi kita kena mula daripada pendidikan di rumah. Jadi macam saudari Aisyah sentuh sebentar tadi, beliau berkata pendidikan pelbagai agama ni kita nak sentuh pasal etika, pasal perpaduan. Bagi saya sendirilah, pasal etika perpaduan ni dia kena kukuh dari rumah. Maksudnya dari pendidikan daripada ibu bapa sendiri tu kena kukuh. Barulah kita dapat implementasikan pendidikan pelbagai agama di dekat sekolah. Jadi kalau kita ni sentuh pasal sekolah, Saudari Farisha dia ni terbagi kepada dua lah biasanya. Yang kita faham sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi pendapat saya, pendidikan pelbagai agama ni dia ni boleh mempengaruhi kepercayaan agama masing-masing. Kenapa saya berkata seperti itu? Sebab seperti yang saya katakan sebentar tadilah, pendidikan agama sendiri ni dia tak kukuh. Jadi saya nak tegaskan balik hujah saudara Akmal sebentar tadi. Beliau berkata tahap kognitif pelajar ni tak sama. Betul lah, saya bersetuju dengan beliau. Tahap kognitif pelajar ni tak sama. Kalau kita tengok dari segi pelajar sekolah rendah, dia ni kalau pelajar sekolah rendah ni dia lebih tergugat. Iman dia lebih tergugat sebab pelajar sekolah rendah ni dia dalam proses membesar. Bila dia dalam proses membesar, sifat inquiry dia tu, rasa ingin tahu dia tu lebih tinggi. Jadi bila mereka ni kan dari kecil kan, dari kanak-kanak diorang ni mereka ni diajar mengenai agama mereka sendiri dari kecil. Jadi bila pendidikan pelbagai agama ni kita implementasikan dekat sekolah rendah, Saudari Farisha, kita ajar ni anak-anak ni pasal pelbagai agama. Jadi bila mereka belajar kat sekolah rendah ni rasa macam agama aku ni tak ajar pula yang macam ni. Macam agama aku ni lain macam ni, agama aku tak puasa macam ni, agama aku tak puasa macam ni. Macam tu. Jadi dia boleh menimbulkan isu perbalahan dekat situ. Macam Saudari Hadifah dah terangkan tadilah. Dia cakap macam kisah Saudari Hadifah yang kita dengar tadi, kawan dia yang Kristian tu puasa dia lain, puasa dia pelik, puasa dia boleh minum. Macam tu. Jadi pelajar sekolah rendah dia macam agama aku ni tak ajar. Jadi macam salah ni, salah. Dia boleh menimbulkan isu perbalahan lah antara budak-budak sekolah. Jadi dia macam timbul persaingan tak sihat. Jadi saya nak sentuh juga kat sini, seperti yang kita umum tahulah, psikologi kanak-kanak ni ataupun budak-budak ni, mereka ni suka nak mengikut apa yang mereka tengok. Apa yang mereka tengok tu dia suka nak mengikut. Dia macam yang ni lebih mudah, aku nak ikut yang ni lah. Macam tu. Itu untuk dari segi perspektif pelajar sekolah rendah lah. Kalau dari segi perspektif pelajar sekolah menengah pula, saya nak membijak sedikit lah isi yang dibentangkan oleh Saudari Khadijah sebentar tadi. Beliau cakap implementasikan di sekolah menengah. Okey, baiklah. Bila kita nak implementasikan di peringkat sekolah menengah pula, ya betul, saya setuju dengan beliau yang beliau berkata kematangan pelajar ni dah matang. Masa sekolah menengah ni kiranya pemikiran pelajar ni memang dah matang lah. Ya, saya setuju. Tetapi anda jangan lupa dengan satu hal. Jiwa kebebasan remaja tu, dia ni jiwa meronta-ronta. Kita ni pun semua pernah remaja kan. Panel-panel kita ni semua dah remaja walaupun sekarang dah umur pertengahan kan. Jadi kita ni semua jiwa remaja ni rasa nak bebas. Rasa macam nak bebas. Macam bila kita implementasikan pelbagai agama ni dalam sekolah menengah, kita ajar pula agama lain. Lepas tu bila pelajar sekolah menengah ni dia belajar agama lain ni, dia rasa macam senang. Lepas tu dia rasa macam, contoh kan, pelajar ni dia rasa macam agama Kristian ni lebih mudah, dia tak complicated. Macam kita tahu kan, umum kan, kalau agama lain dia tak ada dari segi aurat tu macam mana, dari kalau Islam aurat dia macam mana. Kalau pelajar sekolah menengah ni, dia belajar pasal agama lain, pasal budaya agama lain, dia rasa macam senang ni, aku nak tukar agama lah. Timbul macam tu pula. Jadi membimbangkan masyarakat lah. Membimbangkan masyarakat. Jadi bila membimbangkan masyarakat, pelajar sekolah menengah ni dia timbul rasa niat nak tukar agama tu. Ini pula dia boleh bawa kepada isu perbalahan institusi kekeluargaan.
Jadi bila pelajar ni dia nak tukar agama tapi mak ayah dia ataupun family dia tak bagi. Dia macam kau tak boleh tukar agama. Kau mesti ikut agama yang aku anuti. Begitulah biasanya kita ni dekat Malaysia memang agama ni memang sensitivity lah. Kena ikut daripada nenek moyang tu. Kalau nenek moyang dia tu Islam, kena Islam sampai ke bawah. Macam tu. Kalau Hindu, kena Hindu sampai ke bawah. Begitu. Jadi di sinilah kita faham. Walaupun tahap kognitif pelajar ni dia dah matang, tapi rasa jiwa bebas, ingin bebas tu, jiwa ke duniawi tu dia rasa kuat. Sebab kita tengah remaja kan. Apa orang kata tu? BBNU. Budak-budak baru nak up. Macam tu. Budak-budak baru nak up. Itulah istilah orang apa kata? Istilah moden sekarang lah. Jadi pendapat saya sendiri, saya simpulkan bagi saya tak wajar lah. Allah, maaf ya. Jatuh pula. Bagi saya sendiri tak wajarlah kita nak implementasikan pendidikan pelbagai agama baik di peringkat rendah ataupun di peringkat menengah, sebab lebih banyaklah saya rasa dia punya kekurangan dan negativiti tu. Gitu. Terima kasih. Baiklah, nampaknya panel kita pada hari ini memang yang hebat-hebat belaka ya. Saya pun sekejap apabila dengar pihak pencadang ni berhujah, saya rasa macam nak menyokong kurikulum pendidikan agama ni untuk diimplementasikan. Tapi bila dengar pihak pembangkang ni melontarkan hujah mereka, saya pula rasa macam rasa tak jadi pula nak menyokong. Jadi memang saya pun merasa macam berbelah bahagi untuk berkenaan dengan isu yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi saya rasa pihak pencadang rasanya masih tergugat dengan apa yang dibentangkan oleh pihak pembangkang sebentar tadi. Dan sabar ya pihak pencadang, selepas ini kita lontarkan lagi hujah berkenaan dengan isu pendidikan pelbagai agama ini. Kita dengarkan pula apa kata pihak pencadang sebentar lagi, kembali selepas ini. Isu perpaduan, isu keruntuhan institusi keluarga sudah disentuh oleh pihak pembangkang berkenaan dengan implementasian pendidikan pelbagai agama ini di dalam pendidikan negara. Jadi kita sambung balik perbahasan kita pada kali ini dengan mendengar hujah daripada pihak pencadang yang masih teguh dengan pendiriannya berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum ini di dalam pendidikan negara. Jadi saya menjemput saudari Aliana untuk melontarkan justifikasi berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum ini untuk membidas hujah yang telah disampaikan oleh pihak pembangkang sebentar tadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator yang cantik bergaya, juga yang dihormati barisan panel pada hari ini yang juga segak-segak semuanya. Pertama sekali saya tertariklah untuk menjawab kerisauan saudari Dayang tadi. Beliau ada mengatakan bila asas pendidikan kat rumah tu tak kukuh, jadi pelajar ni kemungkinan akan cenderung untuk ke arah ke agama lain lah macam tu. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, itulah kelebihan pendidikan pelbagai agama. Kita memerlukan pendidikan pelbagai agama ini dilaksanakan adalah sebagai medium dakwah secara halus kepada para pelajar. Walaupun bagi saya isi saya ni dari segi dakwah adalah isi sampingan. Yang maksudnya taklah utama, sebab saya tak dapat menafikan ejen ataupun misi utama kita nak laksanakan pendidikan pelbagai agama ni adalah untuk perpaduan dan hilangkan sifat prejudis dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya. Tapi walau bagaimanapun, sedar tak sedar sebenarnya pendidikan pelbagai agama ni juga terdapat jadikan sebagai medium dakwah ataupun wadah kepada guru-guru untuk berdakwah. Walaupun secara tidak langsung sebenarnya pendidikan adalah satu dakwah. Dan juga dekat sini kita tak boleh spesifikkan dakwah tu sebenarnya hanya untuk, maksudnya kita nak mengajak non-Muslim ataupun orang bukan Islam ke arah Islam. Sebenarnya dakwah ni, kalau kita tengok daripada kata terbitan dakwah, iaitu kata pinjaman daripada bahasa Arab, daripada da'a yad'u da'watan, dakwah itu sendiri sebenarnya bermaksud menyeru, memanggil ataupun menyeru sesuatu ke arah sesuatu. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka,
Sebenarnya Hamka ada mendefinisikan dakwah ni sebagai ajakan atau seruan membawa manusia ke jalan yang benar. Dan dalam ni juga Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, iaitu tokoh dakwah sendiri, beliau ada mengatakan dakwah ni sebenarnya adalah jalan menyuruh kepada agama Allah. Jadi kita dapat nampaklah kat sini dakwah ni sebenarnya kita tak spesifikkan nak dakwah non-Muslim ke arah Islam sahaja. Jadi berbalik kepada topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu pendidikan pelbagai agama. Sebenarnya bila kita nak laksanakan pendidikan pelbagai agama tu, kita dapat mengajak atau menyuruh pelajar ke arah mencapai keridhaan Allah. Maksudnya orang yang Muslim tu dah sedia Muslim, tapi dia boleh menjadi lebih baik dengan adanya pendidikan pelbagai agama. Contohlah bila kita berhadapan dengan situasi kan, contohlah kita berhadapan dengan situasi di mana orang non-Muslim tanya dengan orang Islam, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu makan dengan guna tangan kanan? Seperti saudari Hadifah katakan tadi, perbezaan tu kan, perbezaan adab. Macam mana kita nak klaim ataupun kita nak pastikan yang agama kita ni adalah agama yang terbaik, agama Islam adalah agama yang terbaik, jika kita tak ada hujah, kita tak tahu pun pasal agama lain. Jadi maksudnya kita tak ada benda kita nak klaim, kita nak bandingkan. Oh agama saya ni begini-gini, jadi agama awak macam ni. Jadi kiranya dengan adanya pendidikan pelbagai agama ni, sekurang-kurangnya pelajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah ataupun mana-mana institusi lah yang mengamalkan pendidikan pelbagai agama ni, mereka dapat secara tidak langsung dapat pengetahuan asas lah tentang kepelbagaian agama. Okey, seterusnya untuk dari aspek berdakwah kepada pelajar bukan beragama Islam pula, kita dah dapat nafikan bahawa kandungan pendidikan pelbagai agama ni tadi kita nak elakkan menyentuh sensitiviti agama kan. Sebab kan macam saudari pembangkang kata tadi, agama ni merupakan salah satu yang sensitif lah dan dia boleh membawa kepada pergaduhan dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, inilah sebenarnya di sinilah kita nak perlukan kepintaran atau kebijakan seseorang guru tu dalam berdakwah. Maksudnya dalam berdakwah lah, dalam menyampaikan kandungan pendidikan pelbagai agama tu. Inilah yang dikatakan dakwah bil hikmah, yang dikatakan dalam Al-Quran juga lah, dakwah bil hikmah, maksudnya dakwah secara bijaksana. Saya yakin kalau pendidikan pelbagai agama ni mula diwujudkan dalam kurikulum, rasanya KPM tak akan bagi orang-orang yang baru posting ataupun orang-orang yang kurang mantap dalam pedagogi untuk mengajar pendidikan pelbagai agama ni, sebab dia baru dibuat kan. Jadi rasanya mesti diorang akan bagi guru yang macam berpengalaman lah untuk mengajar subjek pendidikan pelbagai agama. Jadi secara tidak langsung saya yakin juga guru yang berpengalaman itu tahu strategi cara nak dakwah bil hikmah tu. Maksud dakwah bil hikmah tu, walaupun sebenarnya kita nak just sampaikan ilmu kepada pelajar, tapi dalam masa yang sama itulah ia boleh menjadi sebagai ejen dakwah. Dan diharapkan ini jugalah pendidikan pelbagai agama ni sebagai satu jalan hidayah lah, dan hidayah kepada orang bukan Islam untuk masuk untuk tertarik kepada Islam secara tidak langsung. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Jadi seterusnya saya menjemput saudara Azri Haziq untuk membidas ataupun melontarkan hujah beliau berkenaan dengan kurikulum ini. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Jadi pada hari ini kita akan teruskan di pihak pembangkang, kita akan mengemukakan beberapa usul dan juga cadangan daripada kami ataupun bangkangan daripada kami berkaitan isu yang kita bawakan hari ini adalah iaitu pendidikan pelbagai agama di sekolah. Wajarkah ia ataupun tidak? Maka pada hari ini kita katakan bahawa saya katakan dan juga saya tegaskan bahawa pendidikan agama, pelbagai agama di sekolah ini amat-amat tidak wajar. Ini kerana bagi saya, pendapat saya sendiri, dua perkara yang kita perlu utamakan pada hari ini. Yang pertama adalah pengukuhan pendidikan Islam itu sendiri. Dan yang kedua, beban guru dan juga tahap keupayaan dan kekuasaan para guru di sekolah. Memasuki pada bab yang pertama iaitu berkaitan dengan pengukuhan pendidikan agama Islam. Semua maklum bahawa pendidikan ini merupakan antara perkara yang paling ampuh dalam kita mentransformasikan negara kita ke arah menjadi negara yang lebih membangun. Dari pelbagai sudut lah, ekonomi, perpaduan, hikmah, dakwah dan sebagainya. Akan tetapi pendidikan agama di Malaysia ketika ini sendiri tengah mengalami satu masalah, iaitu di sekolah sebagai contoh kita mengalami isu kekurangan guru
yang akan ditempatkan kepada beberapa buah negeri, antaranya 3 negeri yang mengalami masalah yang begitu cukup sukar, iaitu Sabah, Sarawak dan juga negeri Johor. Itu isu pertama. Isu kedua adalah berkaitan dengan sistem dan kurikulum yang dibawa dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Ada beberapa orang pelajar yang tahap penguasaannya tidak sampai pada tahap perbezaan kawan-kawan yang lain. Ada yang pelajar yang boleh menguasai lebih daripada kawan-kawan yang lain. Maka itulah yang kita bimbangkan pada hari ini, tuan-tuan. Apabila kita berbicara tentang banyak perkara, akan tetapi asas dan pengukuhan yang ada yang ketika ini kita tidak mengukuhkan ia. Maka bagi saya adalah satu perkara yang sayang lah kalau kita nak bawa pelbagai agama, akan tetapi agama kita sendiri, agama Islam yang kita telah terapkan dalam kurikulum kita sendiri, kita tidak dapat implementkan dengan dalam keadaan yang baik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan agama itu, tidak semua pelajar dapat didedahkan dengan baik. Kita ambil contoh para pelajar yang istimewa, kelainan upaya dan sebagainya. Mereka ini amat istimewa. Akan tetapi kurikulum yang pendidikan Islam yang kita bawa pada hari ini, mereka tidak dapat dan tidak sampai kepada masyarakat. Mereka dapat belajar mungkin pada peringkat asas, akan tetapi yang lebih-lebih mereka mahukan, tetapi mereka tidak dapat kerana kita tidak mengukuhkan pendidikan agama Islam itu sendiri. Yang kedua adalah kita berbalik kepada isu guru ataupun kemampanan guru. Adakah mereka di Malaysia ini sudah mampu dan sudah bersedia untuk mengajarkan beberapa subjek yang berkaitan pelbagai agama ini? Maka kita katakan pada hari ini, menurut sumber pada tahun 2019, kita dapat lihat bahawa ada gerakan yang cuba mengajukan kepada kerajaan untuk membangunkan ataupun untuk mengimplementasikan kurikulum pelbagai agama ini. Akan tetapi kerajaan ketika itu menjawab dengan mudah, kita tidak berupaya sebenarnya. Kerana apa? Kerana yang pertama adalah isu pengkeranian terhadap para guru. Guru ini banyak kerjanya di sekolah. Bukan setakat kena mengajar. Mereka juga mendidik, membimbing dan juga melakukan pekerja-kerja, kertas kerja dan sebagainya. Bila ada program, mereka ke sana ke sini. Bila ada sukan, mereka ke sana dan ke sini. Maka perkara-perkara sebegitulah yang kita kena pentingkan dan kita kena ambil tahu. Adakah guru ini mampu untuk mengajar dan sebagainya. Yang kedua adalah berkaitan dengan tahap keupayaan guru. Kita tak nafi ramai dan kita boleh katakan ramai guru-guru cemerlang, ramai guru-guru pengalaman. Akan tetapi mereka ini bersediakah untuk mengajar subjek yang bukan dalam bidang mereka? Mereka ini akan mengajar subjek yang lain. Barangkali kita katakan kita akan lahirkan graduan pendidikan pelbagai agama sebagai contoh. Akan tetapi sebentar tadi kita dengar daripada kerusi pihak penyokong ataupun pencadang menyatakan apa salahnya kan, apa kiranya kalau kita gunakan guru-guru yang sedia ada, pengalaman dan sebagainya. Memang mereka memang bijak dan pandai berpengalaman dari sudut pedagogi, akan tetapi adakah ia bidang yang tepat untuk mereka ajarkan? Maka bagi saya pada hari ini, setelah kita dengar banyak cakap-cakap, banyak bual bicara berkaitan isu ini, maka persoalan saya adalah bersediakah kita untuk mencadangkan ataupun membawa kurikulum pelbagai agama ini di sekolah. Ini kerana kalau kita nak bincang isu dakwah, banyak lagi perkara ataupun cara-cara dakwah yang lain mampu kita implementasikan ke dalam negara kita. Bukan sekadar kita mengajar di sekolah, akan tetapi mungkin boleh jadi kita menggunakan platform-platform media massa, TikTok, Facebook, ni rancangan kita hari ini, analisis dan sebagai contoh dan sebagainya. Maka perkara-perkara itu kita dapat menambah baik dan implementasikan dalam segenap bidang, bukan sekadar takut pemikiran kita dekat sekolah. Pendidikan bukan hanya dekat sekolah. Maka sekadar itu saja pada saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator dan juga pencadang, rakan-rakan di pihak pembangkang. Assalamualaikum dan bye-bye. Jadi apa antara hujah yang disampaikan oleh saudara Azri sebentar tadi ialah isu kekurangan guru, keupayaan guru dan juga beban tugas guru yang semakin bertambah. Begitu juga dengan pedagogi untuk pelajar-pelajar OKU yang kurang berkemampuan dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi untuk menjawab persoalan ini, saya serahkan kepada saudara Muhammad Syahzul Safri untuk mengulas dan mungkin boleh membuat kesimpulan berdasarkan apa yang telah dibincangkan oleh kita pada hari ini. Okey, jadi mari kita dengarkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada sahabat-sahabat ataupun rakan sepanel saya yang saya kasihi, yang cantik-cantik dan segak-segak belaka. Baiklah,
setelah kita dengar beberapa hujah daripada pihak pencadang, daripada pihak pencadang yang pertama, sehinggalah kepada pembangkang yang terakhir ataupun pembangkang yang keempat, kita banyak idea-idea. Saya telah type dah beberapa idea-idea. Untuk pengetahuan semua, saya tidak suka membaca, tapi saya suka menaip. Jadi saya suka type idea-idea anda semua, dan mungkin idea-idea inilah yang menjadi rujukan kepada saya untuk rancangan seterusnya. Okey, baiklah. Kita pergi kepada satu persatu, point by point, ataupun untuk saya simpulkan analisis kita pada hari ini. Baiklah. Bagi pihak pencadang yang pertama, dia menyatakan bahawa wajar untuk pendidikan pelbagai agama ini disediakan di peringkat sekolah kerana ia tidak bertentangan dengan dasar, dan juga telah ditepis dengan pembangkang yang pertama, iaitu tahap kognitif yang pelbagai di kalangan pelajar. Bagi saya, tahap kognitif pelajar yang berbeza, saya bersetuju, kerana memang kajian beberapa orang, bahkan ramai orang di Malaysia, ramai pengkaji-pengkaji memang telah mendapatkan keputusan yang sama, iaitu tahap kognitif pelajar berbeza. Akan tetapi bagaimana untuk cara kita lawan tahap kognitif yang berbeza itu dalam mengimplementasikan pendidikan pelbagai agama adalah dengan cara mempelbagaikan juga PDP, pengajaran dan pembelajaran. Betul kan? Jadi bila mana tahap kognitif pelajar yang berbeza, perlulah kepada kepelbagaian PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran, kerana kita tahu pelajar ini mungkin dapat menguasai, pelajar ini mungkin kurang menguasai. Di situlah perlunya mempelbagaikan, bukan hanya satu kaedah yang diterapkan, akan tetapi pelbagai lagi. Jadi pembelajaran itu sampai dan memberi kesan kepada murid itu sendiri. Kerana pentingnya pendidikan pelbagai agama ini bagi saya adalah kerana pihak pencadang yang kedua ulas sebentar tadi, iaitu perpaduan. Saya setuju dengan pihak pencadang yang kedua kerana pentingnya pendidikan pelbagai agama, memahami asas pendidikan agama adalah dia membentuk perpaduan. Kerana kita tahu di setiap agama, percaya atau tidak, setiap agama ini mendidik nilai-nilai murni. Bukan sekadar akidah. Walaupun akidah, kita tahu akidah pendidikan agama ini berbeza, akan tetapi mereka ada perantara ataupun ada kesamaannya, iaitu perpaduan, iaitu nilai-nilai murni. Jadi tidak salah untuk mengajar kepada pelajar-pelajar nilai murni agar perpaduan terbentuk. Di luar negara, kita ambil contoh Amerika, memanggil penganut agama Islam ada sebagai teroris, sebagai seorang yang kejam. Akan tetapi di agama mereka itu sendiri ada mengajar pentingnya hormat agama lain, pentingnya menghormati. Jadi pentingnya pendidikan pelbagai agama itu diterapkan. Kita berbalik kepada pembangkang yang kedua, mengatakan bahawa, sekejap saya cek balik, bahawa takut salah tafsir ataupun menjadi bahan ejekan kepada pelajar. Sebab itulah ia perlu dipelajari dahulu. Baru bila pelajari dengan kepelbagaian PDP itu, maka pelajar itu faham bahawa agama lain tidak sama dengan agama kita. Bila mereka faham, bila mana mereka lebih faham berkenaan tentang agama lain, maka dari situ kita lihat bila mana sesuatu aktiviti berlaku mengikut agama masing-masing, mereka faham. Bila mereka faham, oh ini agama ini ajar, oh ini agama ini ajar, maka dari situ timbul rasa hormat, timbul rasa sedar diri bahawa perlunya hormat agama lain, walaupun ia berbeza, tapi tetap kita boleh bersatu. Kita berbalik kepada pencadang yang ketiga pula. Pencadang yang ketiga mengatakan elak kejutan budaya. Sebab apa? Sebab bila kita pelajari pendidikan pelbagai agama ini, maka kita dapat elak kejutan budaya. Saya ambil satu kes yang pernah berlaku di Malaysia, iaitu warga Islam ataupun penganut agama Islam tertangkap melakukan zina tetapi dengan non-Muslim. Dan bila ditanya apakah alasannya melakukan itu, dia bilang dia cakap saya melakukan dengan non-Muslim. Jadi adakah itu dikira zina? Jadi pemahaman kurang di situ. Jadi dan penduduk non-Muslim ataupun penganut agama bukan Islam itu pun, sebab dorang tidak diajar, tidak boleh tidak dipelajari perkenaan zina. Hanya Islam saja mengajar haramnya zina itu. Bukan agama Islam tidak mengajar. Jadi terdapat kekeliruan, terdapat kekurangpastian. Jadi bila mereka belajar
kepelbagaian agama, belajar tentang asas kepelbagaian agama. Bagi Islam diharamkan zina. Jadi non-Muslim bila terjebak dalam satu peristiwa ataupun satu situasi seperti sedemikian tadi, mereka faham. Jadi mereka boleh tolak. Jadi tidak berlaku benda-benda kekeliruan seperti itu. Kita berbalik pada pembangkang yang seterusnya pula, yang menyatakan bahawa kukuhkan asas agama Islam dahulu, dan juga isu perbalahan dan juga psikologi kanak-kanak dia sentuh. Jadi bagi saya, psikologi kanak-kanak tu kita tahu mereka jenis yang meronta-ronta, sikap ingin tahu, dan juga kukuhkan asas agama terlebih dahulu. Betul, kita kena kukuhkan asas agama terlebih dahulu. Sebab itulah pencadang hanya melontarkan bahawa pendidikan di sekolah. Jadi itulah peranan ibu bapa untuk didik agama masing-masing dahulu, lebih-lebih lagi agama Islam, didik asas, kukuhkan. Jadi mereka tidak mendapatkan kejutan budaya bila di sekolah, bila terdedah dengan pendidikan pelbagai agama ini. Dan juga ada juga di sebelah saya pula medium dakwah secara halus. Betul, kalau kita selidiki, kita tahu, kita yang beragama Islam tahu agama kita adalah agama yang hak, agama yang sebenar. Jadi bila mana kita membuka ruang pendidikan pelbagai agama ini, maka dari situ secara tidak langsung menjadi medium dakwah secara halus. Dorang tahu kita dedahkan secara halus, kita dedah walaupun dengan cara mempelbagaikan pendidikan pelbagai agama. Ada orang belajar agama dorang, tapi dalam masa yang sama belajar agama kita. Jadi dorang boleh secara tidak langsung mengganggu psikologi, di mana bukan terganggu, maksud saya mengganggu psikologi ini adalah mereka dapat membanding-bandingkan. Dorang boleh sedikit secara halus terbanding yang mana lebih baik, dan dorang akan nampak di situ yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih hebat. Macam gitulah. Dan kita pergi kepada ini, persediaan guru. Saya suka tadi persediaan guru. Macam mana guru itu nak bersedia bila? Jadi perkataan bersedia ni sebenarnya datang daripada diri sendiri. Bila kita tidak bersedia, maka sesuatu aktiviti tidak akan terlaksana. Walaupun apa jenis aktiviti, bila kita tidak bersedia, kita tidak akan dapat laksana. Jadi bila kita bersedia, maka aktiviti ataupun sesuatu objektif insya-Allah akan tercapai. Jadi perlunya persediaan guru itu sendiri. Guru itu bila mana dia tahu mereka akan mengajar, mereka akan mendidik pendidikan pelbagai agama, maka dari situlah mereka perlu bersedia. Dari situlah mereka perlu mencari idea-idea, mencari cara ataupun jalan penyelesaian agar pendidikan pelbagai agama ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya tanpa wujudnya sesuatu masalah. Bila maupun sesuatu masalah itu berlaku, mereka sudah bersedia untuk fikir ataupun cari jalan lain untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Jadi apa yang dapat saya simpulkan sebagai penggulungan kita untuk analisis kita pada hari ini, yang saya dapat gulunglah. Nanti selepas ini pun pengacara akan gulung, tapi saya gulung untuk kita punya isi ni. Panel saya ini adalah pendidikan pelbagai agama ini ada wajar atau tidak. Bagi saya wajar, akan tetapi cara ataupun jalan penyelesaiannya daripada pihak kementerian dan juga bagaimana cara pembelajarannya itu sendiri. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah kita kembali kepada moderator kita pada hari ini. Begitulah tadi hujah yang sangat padat telah dilontarkan oleh saudara Muhammad Syazal Syahmi di pihak pencadang, yang seterusnya telah menggulung segala isi dan hujah yang kita telah sampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulannya yang kita dapat buat berdasarkan analisis kita pada hari ini, dapat kita lihat sejauh manakah kurikulum pendidikan pelbagai agama ini dapat dilaksanakan di negara kita. Jadi terpulanglah kepada pihak kementerian dan bagaimanakah pelaksanaannya akan dijalankan. Kita akan lihat dan mengambil kira juga kepada acuan masyarakat di negara Malaysia ini. Jadi sekian, itu sajalah daripada kami untuk analisis kita berdasarkan tajuk pendidikan pelbagai agama, wajar ataupun tidak. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Ngam-ngam sekian nak keluar. Terima kasih, terbaik.